1963, genap 60 tahun, anak Sarawak berjaya memimpin dan membangunkan Sarawak yang stabil, maju dan makmur. Ekonomi Sarawak berkembang 20 kali ganda. Nilai dagangan meningkat 272 kali ganda. Kadar kemiskinan berjaya dikurangkan kepada 9% pada tahun 2019. Taraf hidup rakyat bertambah baik. Kejayaan ini ialah hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh anak Sarawak. Sejarah pembentukan Sarawak bermula dengan pemerintahan Brunei sejak 1599. Pemerintahan Kesultanan Brunei di Sarawak berakhir apabila Sir James Brooke diisytiharkan sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei. Kerajaan British mengiktiraf Sarawak sebagai sebuah negara pada 19 Januari 1864. Selama 100 tahun pemerintahan Kerajaan Brooke, keluasan kawasan pentadbiran Sarawak telah berkembang. Pendidikan formal hanya bermula pada tahun 1848 dengan penubuhan sekolah St. Thomas Kuching. Pada tahun 1870, Kuching General Hospital dan Dispensary ditubuhkan. Usaha memupuk perpaduan kaum bermula dengan penganjuran Regata Sarawak pada tahun 1872. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun menceroboh dan memasuki Sarawak pada 16 Disember 1941. Ketika penjajahan Jepun, seluruh sistem pentadbiran Sarawak terkendala dan pembangunan tersekat. Pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah. Raja Charles Vinebrook mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British kerana tidak mampu memulihkan keadaan Sarawak pasca perang. Pada 1 Julai 1946, Sarawak telah diserahkan kepada kerajaan British walaupun ramai rakyat tempatan yang menentang. Gerakan anti penyerahan itu mencapai kemuncak apabila Gubernur kedua Sarawak Sir Duncan Stewart telah dipugar oleh anggota rukun 13 iaitu Rosli Dobi. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan rancangan untuk membentuk persekutuan yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Borneo Utara dan Brunei. Persidangan Persatuan Parlimen Commonwealth yang disertai oleh pemimpin-pemimpin dari Sarawak, Borneo Utara, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan di Singapura. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia menubuhkan Suruhanjaya Kobo pada 17 Januari 1962 untuk meninjau pandangan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara terhadap gagasan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Kobo pada Julai 1962 mendapati bahawa 80% penduduk Borneo Utara dan Sarawak bersetuju dengan cadangan Malaysia. Oleh itu, jawatan kuasa antara kerajaan IGC telah ditubuhkan sebagai persiapan pembentukan Persekutuan Malaysia bagi melindungi hak dan kepentingan Borneo Utara dan Sarawak. Proses persediaan negeri Sarawak untuk berkerajaan sendiri bermula dengan penubuhan parti politik pada Jun 1959. Seterusnya diikuti dengan pilihan raya pertama pada April hingga Jun 1963. Ketua Menteri yang pertama, iaitu Tan Sri Dato' Stephen Kalon Nimkan dilantik bersama-sama barisan kabinetnya yang pertama. Gubernur anak Sarawak yang pertama ialah Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Tun Dato' Abang Haji Apeng bin Abang Safi'i mengambil alih daripada Sir Alexander Waddell, Gubernur British yang terakhir. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh 5 pihak iaitu United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura pada 9 Julai 1963 di London. Gabungan Sarawak bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara dan Singapura telah melangkarkan satu peristiwa sejarah penting apabila lahirnya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Kebijaksanaan dan kewibawaan pemimpin Sarawak berjaya membawa kestabilan, kemajuan dan kemakmuran untuk rakyat.
Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalongmingkan, Ketua Menteri Sarawak yang pertama, memperjuangkan hak dan otonomi Sarawak dalam Malaysia, khususnya boerderisasi. Beliau memperkukuhkan pembentukan Malaysia daripada tentangan dari negara luar, konfrontasi dan ancaman komunis di Sarawak. Datuk Pembulu Tausifi Ketua Menteri Sarawak kedua meneruskan usaha menstabilkan politik daripada krisis perlembagaan pada tahun 1966. Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak ketiga. Beliau berjaya menamatkan ancaman komunis di Sarawak dengan deklarasi Sri Aman pada 21 Oktober 1973. Tun Pahan Sri Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak yang keempat, terus memacu dan memodernkan ekonomi Sarawak melalui falsafah politik pembangunan. Beliau mentransformasikan lanskap pembangunan Sarawak terutama di luar bandar. Pembangunan perindustrian untuk menarik pelaburan dalam, pembangunan industri minyak dan gas, sektor perhutanan dan pertanian, pengembangan industri perkayuan, perladangan kelapa sawit berskala besar, pembangunan koridor tenaga diperbaharui Sarawak Skor, dan pembangunan pendidikan dan industri pengajar tinggi bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Bahin Sultan Sri Haji Adnan bin Haji Saqib, Ketua Menteri ke-5, dikenali sebagai Tok Nan. Beliau melaksanakan pelbagai inisiatif mengaksikan hak dan kepentingan rakyat, termasuklah mempertahankan dan membela hak Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, menaik taraf lebuh raya Ben Borneo, melaksanakan peran transformasi sosioekonomi Sarawak bagi memperkasakan masyarakat luar bandar, dan memperkukuhkan integriti dalam perkhidmatan awam. Rakyat sentiasa ingat akan pesanan Tok Nan supaya jaga Sarawak baik-baik. Tan Sri Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, dikenali dengan nama Abang Jo, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-6 pada 13 Januari 2017. Berkuat kuasa 1 Mac 2022, gelaran Ketua Menteri telah ditukar kepada Premier Sarawak. Premier Abang Jo adalah pemimpin yang komited berjuang untuk rakyat demi rakyat. Sebagai pemimpin generasi baharu, Abang Jo hari tampil dengan cara tersendiri memacu pembangunan negeri ini ke arah pemodenan sekaligus memberi impak positif kepada sosioekonomi rakyat bagi jangka panjang. Beliau memperkenalkan pembangunan ekonomi digital untuk memacu inovasi, mencipta peluang pekerjaan baharu menerusi penumbuhan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Pembadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC pada 2017. Beliau juga telah memperuntukkan 6.7 bilion ringgit untuk melaksanakan 9 program bantuan khas Sarawak Usayang BKSS untuk meringankan beban kewangan rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Premier Abang Jo juga berjaya melaksanakan banyak inisiatif strategik untuk membangunkan Sarawak. Premier Abang Jo telah melancarkan Post-COVID-19 Development Strategy PCDS 2030 untuk memacu pembangunan ekonomi Sarawak pasca COVID-19. Aspirasi PCDS 2030 adalah menjelang 2030, Sarawak akan menjadi masyarakat yang berkembang maju, didorong oleh data dan inovasi apabila semua rakyat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mapan. PCDS 2030 memberi fokus kepada pembangunan 6 sektor ekonomi utama, iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, penghubungan dan perkhidmatan sosial. 6 sektor ekonomi ini disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital dengan sasaran 100% isi rumah dengan capaian internet. Inovasi akan diperkasa dengan meningkatkan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan R&D. Infrastruktur asas dengan sasaran 100% liputan jalan raya. Pengangkutan dengan pembangunan Kuching Urban Transport System KUTS. Utility dengan sasaran 100% liputan bekalan air dan elektrik. Tenaga boleh diperbaharui dengan mengekalkan 60% daripada sumber tenaga boleh diperbaharui. Dan
pendidikan serta modal insan dengan memastikan 40% enrollment pelajar dalam bidang sains. Premier Abang Jo merupakan pemimpin yang berjiwa rakyat, sayang akan Sarawak dan mempunyai wawasan yang jelas untuk memajukan dan memakmurkan Sarawak melalui PCDS 2030. Selamat Hari Kemerdekaan Sarawak yang ke-60. Sarawak maju makmur. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh. Itu dia tadi tayangan video khas bersama sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Baiklah hadirin sekalian, acara diteruskan. Untuk itu majlis